sudah lama saya tak menemui anda untuk saya punya YouTube channel, dan saya baru selesai live FB bersama dengan sahabat saya, Kapten Azizi Ali, seorang juruterbang MBS dan juga pengurus penasihat kewangan yang saya rasa semua orang kenal lah. Azizi Ali, mentor wang, mentor kewangan. So tidak asing lagi lah dalam sebagai seorang penasihat ataupun mentor kewangan yang saya rasa semua orang kenal dengan dia, dan saya peluang dipanggil kerana saya juga satu sekolah dengan Azizi Ali semasa di sekolah rendah dulu. Kami sama sampai ke tingkatan 5 Alpha di sekolah rendah. Jadi di situlah persahabatan saya. Cumanya kami dalam bidang yang berlainan. Dia memilih untuk jadi seorang juruterbang dan seterusnya menjadi seorang pengurus kewangan yang cukup dikenali, dan saya dalam bidang muzik. Dan tuan-tuan tahu, saya sudah pun berada bersama RTM 31 tahun sebelum saya bersara wajib pada bulan Februari lepas, dan saya kembali sebagai pengarah muzik RTM untuk tempoh lebih kurang 2 tahun lagi lah sebagai pengarah muzik kontrak, sebelum saya kata apa, pass baton saya kepada sesiapa yang akan dilantik seterusnya sebagai pengarah muzik. Dan malam ni saya akan share. Tadi tajuk yang kita buat masa FB Live tu ialah perjalanan seni saya dari lembah ke gunung. Seperti yang anda tahu, saya ialah seorang pemain muzik yang berasal daripada Perlis, daripada kampung lah. Kalau kita boleh kata pemain muzik yang belajar sendiri. Saya melalui fasa belajar sendiri, sama macam sebahagian pada anda lah. Pada kecil tidak ada kekhususan pembelajaran dalam bidang akademik muzik. Sebenarnya piano tu main asal bunyi aja. Tapi saya menggunakan telinga. Alhamdulillah saya diberikan telinga yang boleh jugalah saya sifatkan dapat mendengar terus memainkan lagu. Saya dah kata apa, melalui fasa belajar sendiri tanpa baca nota. Sampailah saya besar baru saya tahu kekurangan. Sebab bila kita belajar sendiri ni, kita dah malas baca not. Itu satu kekangan yang saya lihat, dan saya haraplah siapa yang belajar sendiri perlu sekurang-kurangnya keluar. Anda sudah boleh belajar sendiri, dan seterusnya anda perlu mempelajari akademik muzik atau muzik secara teori praktikal, yang termasuk membaca nota, berlatih fingering anda, kerana ada ramai rugi. Of course kita boleh hidup dengan self-taught musician, but it will come a time where you feel that you need to compete with others. Anda perlu bersaing dengan orang lain. Saya bagaimana meletakkan diri anda sebagai seorang pemuzik self-taught, belajar sendiri, dan seterusnya anda boleh membaca nota. Satu kelebihan yang saya rasa berlaku pada diri saya sebagai seorang self-taught musician, pemain muzik by heart dan sebagainya, masa yang sama saya mampu untuk membaca nota, dan seterusnya saya kembangkan menjadi seorang komposer, pemimpin orkestra, pengarah muzik, juri, pensyarah muzik, semua saya dah buat. Sebenarnya untuk hidup dalam bidang muzik ini, apabila kita memilih untuk menjadikan kerjaya, you have to know at the end of the day apa yang penting. We need to live. Nah, of course kita memerlukan satu kerjaya yang mantap dalam bidang muzik, because we choose to be a musician, and once we are into this line, you have to find ways, you have to struggle, because at the end of the day you have to pay bills, bayar itu bayar ini, menjara keluarga anda. So by hook or by crook, you have to strive, you have to berani menempuh kegagalan. So saya melalui fasa belajar sendiri, menjadi cikgu muzik, sekolah, guru sekolah, seterusnya pergi ke Berkeley
dan saya balik menjadi seorang professional musician. Menjadi seorang professional musician, walaupun saya balik Berkeley, itu bukan satu tiket untuk saya meletakkan diri saya selesa. Masih lagi saya kena bersaing dengan self-taught musician. You know, you are self-taught musician, you have the chance to go further, to further your studies, pergi ke Berkeley, balik walaupun dalam ijazah, balik ke Malaysia bukan satu tiket untuk kita senang. You have to bersaing lah dengan ahli-ahli muzik yang ada. So bagaimana kita menjadikan persaingan itu satu yang sihat, bagaimana kita meletakkan diri saya, even I'm not young anymore, but I'm still in the industry. I hope I'm still relevant to the industry, sebab saya masih lagi bekerja dalam jabatan kerajaan di RTM, dan dalam masa sama saya dipanggil untuk buat show sana sini, buat masterclass, masih menjadi juri sana sini termasuk AJL dan sebagainya, dan juga government dan sebagainya. So saya merasakan saya tidak boleh berhenti di situ. I have to share my knowledge to the young generation. Cumanya ada yang muda-muda dalam FB tu saya nasihatkan berani menempuh kegagalan dan berusaha ke arah kejayaan. Sebab saya melihatkan peningkatan saya sebagai self-taught musician melangkau ke arah academic musician dan seterusnya. Saya terlibat dalam permainan piano. Saya mencari bidang-bidang berkaitan muzik seperti conducting orchestra, arranging pada orchestra, writing, composition, and seterusnya saya berpeluang untuk menjadi duta ambassador pada piano, dan seterusnya saya mengembangkan bakat saya sehingga ke peringkat antarabangsa, pergi festival Java Jazz Festival, bawa big band dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin itu dapat memberi inspirasi kepada anda. Okay, so being a musician, ingat, kita jangan berhenti di situ, kita mesti meningkatkan. Of course you need to practice, but perfect practice makes perfect. Practice juga tidak tahu, bagi saya muzik ni bukan sekadar hentam. Kadang kita rasa, dia tak boleh rasa. Of course you have to main dengan perasaan, play by heart, but at the same time you have to know the theory, the technique, supaya anda tidak tersasar. Anda boleh bermain secara lebih bersistem. Sebab of course lah, main belajar sendiri tu kita okey lah, rasa there will come a time where kita akan sangkut. Of course lah, 1625 punya chord anytime you boleh solo, this 25 punya progression. But when it comes to lagu-lagu yang memerlukan kita lihat secara detail bagaimana chord skill, bagaimana build the improvisation secara bersistem, kenapa itu avoid note, kenapa ini harus diguna, bagaimana kita chord structure kita, harmony kita, itu yang akan membezakan kita daripada yang lain. Sebab I don't believe, of course lah, dulu saya masa by heart saya main tam ya, rasa-rasa macam masuk, if you cannot explain what skills, what kind of ad-lib you are using, I think it shows that you don't know what are you playing, what not you, why you do that kind of skill, why you apply. You have to know, at the end of the day. So a chord skill,
So you know where to you know the chord skill, and you construct your own lead solo daripada kita main thumb. Of course you combine both feel technique, you know. So bila orang tanya apa tu, so you know how to explain. Kadang-kadang kita main laju tapi kita tak tahu apa kita buat. Saya ambil kita at least you can explain why you use this. Okay, and to try this.